Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Salam Madadi kepada semua pendengar yang join kita pada hari ini di TikTok Live My Health KKM dengan tajuk yang kita akan kupaskan pada hari ini berkaitan pengurusan darah pesakit atau lebih dikenali sebagai Patient Blood Management PBM. So ingin saya perkenalkan diri saya adalah Dr. Nur Asrina Ishak, pakar perubatan transfusi yang sekarang bertugas di Hospital Shah Alam. Sebelum saya perkenalkan rakan-rakan saya Dr. Sharifah dan Dr. Nordina, saya mohon semua peserta di sana yang mendengar TikTok My Health ini untuk bantu like dan share live ini kepada rakan dan keluarga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana ianya penting. Pengurusan darah pesakit bukan sahaja kita perdengarkan kepada petugas kesihatan, ianya juga amat penting untuk kita perdengarkan kepada ahli keluarga dan terutamanya kepada para pesakit itu sendiri. So seterusnya saya ingin perkenalkan rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua pendengar dan viewer. So saya Dr. Sharifah Suryani, pakar perubatan hematologi klinikal daripada Hospital Kuala Lumpur. Okey. Dan Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Nama saya Dr. Nik Nordina binti Nik Muhammad Nasri. Saya seorang pakar perubatan bahagian obstetrik dan ginekologi ONG di Hospital Shah Alam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya maklumkan tadi, berkaitan dengan penggunaan darah telah berdekad-dekad kita mengambil maklum bahawa penyelesaian kepada kehilangan darah ni selalunya melibatkan transfusi darah kepada pesakit. Walau bagaimanapun, semasa dengan hasil kajian yang telah diperoleh maupun di luar negara ataupun di dalam negara, kita mengambil maklum bahawa transfusi darah sebenarnya memberi banyak impak dan komplikasi kepada para pesakit. Dengan itu, pengurusan darah pesakit ini amatlah penting dan ianya melibatkan pelbagai disiplin kesihatan dan merujuk kepada evidence semasa dan seterusnya memberi kebaikan kepada pesakit itu sendiri, di mana kita nyatakan sebagai patient centered. So oleh yang demikian, bagi melibatkan transfusi darah kepada pesakit, ianya perlulah prescribe dengan justifikasi yang bersesuaian bagi memastikan pesakit itu hanya menerima produk darah di situasi-situasi yang tertentu sahaja. Dan sebagai petugas perubatan dan juga sebagai pesakit, kita amat berharap agar penelitian tertentu, terutamanya melibatkan kes kronik anemia ataupun yang melibatkan perancangan elektif surgical procedure, dapat kita pantau dengan sebaiknya dan memastikan bahawa kadar kandungan hemoglobin ataupun anemia pesakit itu dapat kita tangani di peringkat yang lebih awal. So sebagai makluman bersama di Malaysia, kita juga tidak ketinggalan. Bagi pengurusan darah pesakit ini, alhamdulillah di Malaysia, kita seiring bersama dengan World Health Organization mengambil pengurusan darah pesakit ini sebagai satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan alhamdulillah, Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah bahagian perkembangan perubatan telah menghasilkan satu garis panduan di mana kita panggilkan sebagai Consensus Statement on Patient Blood Management, yang mana ianya telah diterbitkan pada tahun 2024 dan ianya memberi satu garis panduan yang sangat jelas bagi semua disiplin yang terlibat yang menggunakan banyak produk darah dan melibatkan anemia management untuk merujuk buku tersebut di dalam memastikan bahawa penjagaan pesakit dan untuk kita menangani anemia dapat dijalankan dengan sebaiknya. Untuk makluman semua, konsensus statement ini dapat dimuat turun di laman sesawang Pusat Darah Negara dan tuan-tuan dan puan-puan boleh download garis panduan tersebut bagi tujuan dan rujukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, pada hari ini kami bertiga
akan mengupas dan akan memberi pemahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan pengurusan darah pesakit, melihat bagaimana ianya berfungsi melalui kes-kes sebenar dan mempelajari apa ertinya bagi penyediaan perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan juga memastikan bahawa kebajikan pesakit terjaga. So kita teruskan kepada Dr. Dina. Okey, terima kasih Dr. Asrina. Okey. Pertama kalinya saya rasa mungkin pada kebanyakan para penonton kita kan, PBM ni mungkin suatu istilah yang baru kan, patient blood management ataupun kita panggil pengurusan darah pesakit. Okey, apakah benda ni sebenarnya ya? Kalau secara mudahnya lah kita nak terangkan, ianya adalah satu pendekatan yang secara holistik, maksudnya secara menyeluruh. Okey, kenapa kita nak buat benda ni? Sebenarnya kita nak bagi seperti yang saya kata tadi, kita nak patient-centered approach, di mana kita nak optimumkan pesakit tu, especially darah pesakit tu, sebelum dia pergi melalui apa-apa prosedur ataupun pembedahan. Okey, di mana kita nak memastikan pesakit kita ni yang mana yang ada berisiko untuk untuk mendapat transfusi darah, kita optimumkan dia dulu ya. Dan juga kepada pesakit-pesakit kita yang mungkin akan mengalami masalah kerana anemia. Okey, so ini adalah apa benda sebenarnya PBM ya. Okey, PBM ni dia berasaskan kepada kita panggil 3 tonggaknya lah ya, 3 pillars. Okey. Nombor 1, okey, nombor 1 adalah kita nak optimizekan anemia management. Maksudnya kita nak optimumkan darah pesakit tu sebelum pesakit tu pergi melakukan sesuatu prosedur ataupun pembedahan ataupun proses kelahiran. Okey. Jadinya apa yang kita boleh buat dalam pillar yang first pillar ni adalah kita detect awal. Okey, kita saring anemia tu dari peringkat awal dan kita rawat dia supaya sebelum pasien tu pergi untuk melakukan prosedur tu dia dah ready dah. Okey, itu kita punya tonggak yang pertama, the first pillar. Okey. So dalam first pillar ni dengan kita melakukan kita punya approach ni secara proaktif, maksudnya benda tu tak berlaku lagi tapi kita dah ambil tindakan untuk mengelakkan dia berlaku secara proaktif, ianya dapat mengelakkan pesakit kita nanti daripada memerlukan transfusi darah. Ya, itu yang kita punya aim. Okay. Nombor 2 adalah minimizing blood loss. Kita nak mengurangkan, nak meminimalkan kehilangan darah, ya, terutama ketika dalam prosedur, apa-apa prosedur, dalam pembedahan ataupun dalam proses kelahiran. Ya. Ini dilakukan dengan pelbagai teknik pembedahan, ya, dengan pelbagai langkah-langkah untuk meminimalkan kehilangan darah, dan mungkin juga ada ubat-ubatan yang boleh digunakan ataupun alatan yang kita boleh gunakan untuk membantu mengurangkan kehilangan darah ini ya. Di samping itu juga nanti kita akan boleh belajar di mana ada suatu keadaan di mana kita panggil cell salvage, di mana kita boleh menggunakan darah pesakit itu sendiri yang ada semasa prosedur atau operation tu, di mana kita boleh ambil, kita bersihkan dan masukkan semula ke dalam darah pesakit. Okey. Yang ketiganya ya, pillar yang nombor 3 ya. Itu adalah kita nak kita kata is harnessing and optimizing patient specific physiological tolerance to anemia. Maksudnya kita nak memanfaatkan ya, dan kita nak mengoptimumkan toleransi pesakit kepada anemia. Okey, dengan secara mudahnya maksudnya lebih kurang macam inilah ya. Kita tidak ada suatu tahap ataupun level di mana yang untuk kita nak decide untuk transfuse darah. Okey. Bermaksud there is no one fits all. Tak ada yang kata kena juga transfuse, tidak begitu. Okey, dia kena bergantung kepada setiap individu tu sendiri. Okey, contohnya kalau pesakit tu adalah pesakit yang stabil ya, tetapi HB dia 7.5. Mungkin dia tak memerlukan transfusi darah. Tapi dalam pesakit lain ya, walaupun HB dia 7.5 dan dia tak stabil. Yes, pesakit tu memerlukan transfusi darah. Okey. Jadi kita nak bantu pesakit kita ni yang badan pesakit kita sendiri tu kita nak support badan pesakit kita sendiri supaya berfungsi dengan selamat, dengan kiraan darah yang lebih rendah, sementara kita rawat, kita cari apa punca sebenarnya
anemia dia tu. Ya. Jadi perbezaan dia yang kita tengok ya, PBM ni dia sebenarnya berpusatkan pesakit. Kita panggil patient centered. Bukannya kita nak rawat pesakit berdasarkan berdasarkan lab result semata-mata. Okay, sebab tu kita panggil it is a holistic approach. Okay, it's secara menyeluruh. Okey, satu penjelasan yang cukup baik daripada sahabat saya. So sebagai seorang pakar hematologi, pakar darah, mungkin ramai yang tak tahu apa kerja pakar darah ni kan. So biasanya kami adalah pakar yang merawat penyakit-penyakit berkaitan dengan darah, iaitu darah putih, darah merah dan juga darah platelet. Okey, untuk kepada yang bukan medical lah field di dalam viewer ni. So pesakit-pesakit akan dirujuk kepada kami atau kepada saya sekiranya berlaku kekurangan darah yang darah merah, which is kita panggil hemoglobin, sebelum melakukan apa-apa operation yang besar lah yang akan di-anticipate untuk akan ada kehilangan darah. So contoh pesakit-pesakit yang mengalami masalah penyakit kronik, contohnya kita ramai pesakit-pesakit buah pinggang kronik dan juga pesakit jantung yang mana mereka ni tak boleh mengambil cecair ataupun air yang berlebihan dan boleh menyebabkan sesak nafas. Jadi sekiranya rawatan diberi untuk anemia tu diberi darah, itu adalah kita kita memberi cecair yang berlebihan kepada pesakit, dan sedangkan anemia ni kita boleh rawat dengan kaedah lain selain daripada transfusi darah. Transfusi darah ni basically macam kita, darah ni sebagai satu organ lah dalam badan kita, tapi dalam bentuk cecair, dalam bentuk liquid. Okey, sebelum kita nak masukkan darah kepada seseorang pesakit tu, kita kena fikir dulu perlu ke tidak pesakit ni untuk dapat darah. Dan memandangkan walaupun Pusat Darah Negara telah membuat screening yang sangat bagus dan sangat bersih darah untuk pesakit-pesakit kita dapat, tapi kita ada juga komplikasi-komplikasi lain yang boleh disebabkan oleh pemindahan darah yang tidak kita panggil judicious transfusion. Contoh macam pesakit yang buah pinggang ataupun pesakit jantung yang mempunyai hemoglobin yang macam 8. Normal darah merah kita, hemoglobin kita untuk lelaki dan perempuan 13 gram. Okey, jadi sekiranya kurang daripada tu, kita dah masuk dalam kategori kekurangan darah, anemia, pucat. Jadi kita kena cari tahu dan siasat kenapa dia kekurangan darah lebih awal dan teratur supaya dia boleh melakukan operation tu dengan lebih baik. Okey. Contoh kalau pesakit buah pinggang, dia memang disebabkan penyakit tu, penyakit buah pinggang, dia mengalami anemia yang kronik disebabkan oleh buah pinggang menghasilkan satu hormon yang dinamakan erythropoietin. Hormon ni adalah satu hormon yang akan merangsang kilang darah kita dalam badan, iaitu dalam sumsum tulang untuk buat darah. Okey, jadi untuk pesakit kegagalan buah pinggang kronik ni, buah pinggang dia tak dapat menghasilkan sejumlah erythropoietin yang cukup, dan dengan itu kilang darah pun tak dapat arahan atau signal untuk membuat darah lebih banyak. Jadi kesan akhirnya adalah pesakit secara perlahan-lahan akan mendapat anemia. So dengan tu kita selain daripada memasukkan transfusion darah, kita sepatutnya boleh memberi suplemen atau injection erythropoietin kepada pesakit sebelum melakukan apa-apa operation. Dan juga pesakit-pesakit kronik ni kebanyakannya juga mengalami kekurangan zat besi. Kita panggil iron deficiency anemia. Jadi
kombinasi injection zat besi dalam volume yang sedikit dan juga injection untuk erythropoietin, dia boleh boost ataupun meningkatkan darah merah pesakit dengan lebih baik tanpa memasukkan setitik darah pun daripada darah penderma. Itu lebih baik untuk operation yang elektif lah, untuk yang terancang. Okey, saya rasa itu je untuk bahagian contoh pesakit-pesakit kronik lah yang mengalami anemia dan sebagainya. Kita ada soalan Dr. Sharifah. Ada. Kalau anak-anak yang ada masalah jantung akan jadi anemia ke? Okey. Kita kena tengok masalah jantung tu yang jenis yang macam mana. Biasanya kalau pesakit-pesakit jantung di peringkat kanak-kanak, selalunya ada bahagian bahagian jantung yang defect ataupun contohnya jantung berlubang ke macam tu. Dia lebih menyebabkan pesakit mendapat darah yang berlebihan, sebabnya darah dia bercampur. Kita ada darah yang ada oksigen, darah yang tak ada oksigen. So bila ada jantung berlubang, darah tu bercampur, jadi oksigen kurang. So kita punya kilang darah kena buat darah lebih banyak untuk ambil oksigen dekat paru-paru. Dia untuk pesakit jantung yang kurang darah ni lebih kepada orang-orang dewasa yang disebabkan oleh sumbatan, maknanya disebabkan oleh kolesterol, kencing manis dan darah tinggi yang menyebabkan ada atherosclerotic plaque di dalam salur darah jantung pesakit tersebut. Tapi pesakit-pesakit jantung kanak-kanak ni juga boleh mendapat kekurangan darah juga disebabkan oleh bila dia sakit, dia ada masalah jantung, dia boleh menyebabkan tak selera makan. Jadi kanak-kanak akan memilih makanan, tak suka makan. Jadi secara tidak langsung lama-kelamaan dia akan mengalami, kita panggil kekurangan zat lah, iaitu yang paling utama adalah kekurangan zat besi. Macam tu. So zat besi ni datang daripada sumber haiwan lah basically, seperti daging merah, and then lepas tu daripada tumbuhan daripada tumbuhan hijau, bayam dan sebagainya, yang itu boleh meningkatkan secara semula jadilah kita punya pemakanan. Okey. Saya harap menjawab soalan untuk yang satu tu. Okey. Alright, terima kasih Dr. Sharifah. So alhamdulillah kita telah mendengar kupasan daripada Dr. Dina berkaitan dengan the 3 pilar ataupun kita panggil tonggak utama bagi PBM, dan dia telah dijelaskan dengan terang, dan seterusnya alhamdulillah Dr. Sharifah juga telah kongsikan bagaimana kita menangani anemia secara klinikal dan dengan cara yang betul bagi setiap kes klinikal yang bakal ataupun telah kita kendalikan. So, menyambung kepada kupasan PBM ini, sambung daripada yang Dr. Dina telah kongsikan tadi, selalu apabila berlakunya tumpah darah yang banyak, first thing that usually click in your mind adalah untuk transfuse darah. Betul kan? Okey, pendekatan semasa. So kita kena buat lonjakan paradigma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana duduk dulu, fikir dulu sebelum you all plan untuk transfuse darah. Kita pada masa semasa mempunyai banyak peralatan di mana kita boleh membuat uji kaji yang mana kita panggil sebagai point of care testing. So dengan penggunaan point of care testing tersebut secara tidak langsung dapat memandu kita untuk merawat pesakit dengan cara yang baik. Obviously, kalau kata kita lihat daripada garis panduan di Jabatan Patologi, merekanya meletakkan TOT turnaround time yang tertentu bagi certain test yang bukan melibatkan point of care testing. Bagi peralatan point of care testing ni selalunya ia berada di lokasi klinikal. Tetapi apabila melibatkan kes-kes tertentu, contohnya di ONG, Dr. Dina, selalu kita ambil maklum bahawa wanita-wanita mengandung, kandungan fibrinogen levelnya rendah. So, dan kita tidak ada point of care testing di ONG. So, oleh yang demikian, pihak ONG boleh langsung berkomunikasi dengan Jabatan Patologi UMNO untuk mempercepatkan ujian tersebut
apabila kita berdepan dengan kes-kes pendarahan, contohnya PPH. Bagi PPH, kalau secara FED more than 500 mil, betul? Dan kalau pembedahan secara cesarean 1,500. More than 1,500. So, oleh demikian, komunikasi yang cemerlang di antara multidisiplинary amatlah penting. So, apabila kita memperoleh hasil kajian yang kita boleh dapat secara langsung melalui point of care testing dan komunikasi di antara jabatan, direktif terhadap pemberian darah kepada pesakit akan lebih bersesuaian. Okey, contoh apabila pasien kita dapati kandungan fibrinogennya rendah, kita boleh sasarkan untuk pemberian cryoprecipitate. Kalau hemoglobinnya rendah, langsung kita boleh bagi pack cell sahaja kepada pesakit, dan begitu juga jika plateletnya rendah, dan kita boleh berikan platelet rather than kita beri semua produk darah kepada pesakit di mana kesannya banyaklah. Kalau kata saya nak kongsikan di sini, kesan pemberian darah ini boleh memudaratkan pesakit, dan hasil kajian daripada research yang telah dijalankan mengatakan bahawa dengan pendekatan patient blood management ini, kita dapati bahawa kesihatan pesakit lebih baik, hospital stay akan jadi lebih pendek, dan cost effectiveness-nya adalah lebih orang kata cemerlang lah, di mana banyak penjipatan keuangan, dan keuangan tersebut boleh disalurkan ataupun boleh kita tambah baik lagi perkhidmatan kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. So obviously apabila kita berdepan dengan dengan situasi pendarahan yang banyak, janganlah secara membuta tuli terus transfuse darah. So ketepatan ini menyelamatkan nyawa dan mengurangkan jumlah produk darah yang digunakan dan meminimumkan komplikasi. Kalau boleh saya nak kongsi kan pasal dalam dalam aspek ONG lah kan, obstetrics kan, selalu orang cakap kan anemia in pregnancy kan, selalu kita dengar kan. Right. Kita semua sedia maklum, dalam wanita yang mengandung, more than half of them akan mendapat anemia in pregnancy. Sebabnya akan ada pertambahan keperluan kan zat besi from first trimester to third trimester lah kan, dengan baby dalam kandungannya membesar semua kan, keperluan tu akan lebih. Jadi kita tahu ramai wanita yang akan mengalami anemia, kurang darah merah dia, kurang HB dia. Jadi sebenarnya dengan approach yang nak digunakan dalam PBM ni, dia boleh bermula daripada awal lagi, iaitu seawal apabila wanita tu mengandung tu pergi buat booking. Dia pergi ke klinik kesihatan ataupun ke GP untuk booking the pregnancy. Yang biasa kita panggil buka buku pink kan. Masa tu pun kita dah boleh screen masa tu. Kita ambil HB level, dan we treat kalau ada anemia kan. We treat the anemia, and then kita cari juga punca lain. Kita check juga dia punya kandungan level zat besi semua mencukupi ke tidak. Jadi pada awalnya mungkin kita boleh bagi dulu, kita nak optimumkan dulu kan, yang first pillar tadi kita nak optimumkan dulu darah pesakit kita ni, kita boleh bagi dengan ubat tablet. Itu yang selalu kita bagi pada pesakit wanita kita yang mengandung, dengan ubat zat besi secara tablet. Dan kita pantau kalau zat besi dia tak naik, dan ada cara lain juga kita boleh bagi. Kita boleh bagi secara intravenous pula. Kita panggil parenteral iron. Di mana penyerapannya yang lebih bagus, sebab kadang-kadang tu yalah, kita pun sedia maklum kan, kalau makan pil ubat zat besi ni kadang-kadang tak konsisten, tak compliant kan. Kadang-kadang tu dia kurut lah, lawyer lah, nak muntah lah, sembelit lah kan. So kadang-kadang kita faham kan, wanita-wanita mengandung kadang-kadang taklah compliant sangat kan sebenarnya. Tapi kalau sebab ada masalah tu, wanita-wanita mengandung ni boleh berbincang dengan doktor masing-masing, sebab kita ada cara yang lain untuk kita optimumkan dia punya hemoglobin level ni, supaya bila masuk apabila nak mengalami proses bersalin nanti, sebab kita sudah tahu masa proses bersalin akan ada risiko tumpah darah. Akan ada risiko wanita itu nak kena pergi cesarean section, emergency ke kan. So kita tahu tumpah darah akan berlaku. Jadi kalau dia punya blood reserve tu daripada awal dah tinggi, dah bagus, walaupun dia ada tumpah darah, mungkin anemia yang dia akan alami lepas tu tak berapa teruk.
dan juga tak memerlukan transfusi darah. Nah, so itu aim kita lah Itu yang saya boleh bagi contoh untuk bahagian pesakit dalam obstetrics lah, ONG Ya, betul tu. Dari segi darah tu, kalau kita dapat capai bacaan darah yang optimum, contohnya yang saya cakap tadi, normal darah untuk kita sebagai, tak kira lelaki ke perempuan, kalau kita dapat darah merah kita dalam 13, sekiranya berlaku tumpah darah pun semasa operation dan sebagainya, semasa melahirkan, kalau darah hilang 1 liter sekalipun, masih lagi bacaan hemoglobin tu masih lagi okey dan tak memerlukan transfusion darah. Sebab tu kita kalau boleh rancang, and then lepas tu kita tengok bacaan darah kita, and then tanya doktor apa yang perlu dibuat. Okey, ini untuk kepada penonton-penonton yang bukan dalam bidang perubatan lah. Macam tu. Okey, ada apa-apa yang soalan banyak ni soalan banyak ni terima. So soalan ni, tanda-tanda anemia ada tulang membonjol ke doktor? Okey, mungkin kita kekurangan darah merah ni banyak sebab. Okey, salah satunya adalah macam saya sebut tadi, kekurangan nutrisi. Contoh zat besi, kekurangan vitamin B12. Contoh macam kalau orang yang vegetarian, okey, ramai yang vegetarian, pesakit-pesakit vegetarian, individu yang vegetarian ni, dia ada risiko untuk mendapat kekurangan zat besi dan juga kekurangan vitamin B12. Disebabkan dia tidak mengambil sumber zat besi yang utama, iaitu daripada sumber haiwan lah. Okey, yang ada tulang membonjol ni biasanya adalah anemia disebabkan keturunan. Sekiranya penonton-penonton pernah dengar thalassemia. Okey, thalassemia dari budak-budak yang kena tiap-tiap bulan kena pergi masuk darah disebabkan oleh penyakit keturunan. Kalau yang ini memang akan nampaklah macam bonjolan di bahagian muka, macam tu. So rawatannya adalah berbeza. Untuk pesakit-pesakit yang anemia yang disebabkan oleh keturunan thalassemia ni, kita tak boleh nak masukkan zat besi. Kita kena bagi darah untuk dia. Ini adalah eksklusif untuk pesakit yang jenis ni, dia memang memerlukan transfusion darah. Tapi untuk anemia jenis lain, kita boleh banyak cara lagi selain daripada masuk darah untuk naikkan dia punya bacaan darah. Harap menjawab soalan tadi tu. Okey. So di sini itulah ingin sekali lagi saya tekankan terutama kepada kaki tangan perubatan, apabila seseorang pesakit itu hadir sebagai pesakit untuk dirawat, mungkin the best thing is to analyse, is it an acute situation of anemia? Kalau kata contoh patient melalui kecemasan, multiple fracture, ada intra-abdominal bleed, yes, for me it's quite justified. Dalam situasi yang acute, transfusi darah mungkin membantu. Tetapi contohnya bagi pesakit apabila anda plan untuk dijadualkan untuk melalui pembedahan secara elektif. Elektif ini bermaksud bukan perlu buat serta-merta. Maksud selalunya untuk pembedahan elektif, anda akan diberi masa sebulan, 2 bulan, ada kalanya mungkin 4 bulan ke hadapan. So oleh yang demikian, sebagai pesakit, saya mohon untuk anda fikirkan apakah alternatif persediaan sebelum menghadapi pembedahan tersebut. Mungkin boleh tanyakan kepada doktor jika hemoglobin rendah bawah daripada bacaan 13, sebab target kita apabila seseorang pesakit melalui proses pembedahan, kita cadangkan hemoglobin 13 adalah yang terbaiklah untuk persediaan pembedahan tersebut. So jika rendah, masa masih lama, mungkin boleh disyorkan untuk pengambilan
oral iron seperti yang Dr. Dina ada maklumkan sebentar tadi. Tetapi jika ada side effect daripada pengambilan oral iron tersebut ataupun tempoh masa bagi pembedahan adalah dekat, contohnya lagi 2 minggu, lagi sebulan, so mungkin kita boleh syorkan untuk pemberian IV iron kepada pesakit. So oleh yang demikian, hemoglobin pesakit dapat kita optimalkan, dan oleh demikian persediaan pesakit melalui pembedahan dan semasa pembedahan dan post operasi juga akan lebih stabil dan memudahkan proses tersebut. Dan pada kebiasaannya bagi pesakit yang hemoglobinnya terjaga, mereka dapat keluar awal lah daripada hospital. Sebab kurang komplikasi dan kuranglah juga transfusi darah yang diberikan kepada pesakit tersebut. Tapi tambahan ni, tapi tak bermakna kalau sepesakit tak dapat capai hemoglobin 13 sebelum pergi operation, tak boleh buat operation. Contoh macam pesakit-pesakit kronik yang macam pesakit buah pinggang, bacaan darah yang paling bagus yang mereka boleh capai mungkin 11. Okey, jadi bila kita sudah tahu doktor yang akan buat pembedahan tu tahu pesakit ni adalah antara pesakit yang resiko pendarahan dan mengalami anemia sebelum operation. Jadi persiapan semasa operation maknanya pakai yang cell salvage yang Dr. Dina bagi tahu tadi, and then make sure that pesakit tu tidak sejuk, dan kita make patient warm semasa operation dan sebagainya. Itu banyak lagi langkah-langkah. Jadi kalau kita tahu awal dan kita boleh buat persiapan walaupun darah tu tak dapat lah, nak dapat 13 macam tu. Itu sekadar tambahan lah untuk Dr. Asrina. Dan juga sebagai makluman bersama, bagi persediaan intraoperatif juga sangat penting. Yang mana apabila seperti yang Dr. Sharifah maklumkan tadi, kadar hemoglobin dalam situasi kronik anemia diketengahkan, memang agak sukar untuk kita tingkatkan kadar hemoglobin tersebut ke 13. So oleh demikian komunikasi multidisciplinary tadi di antara clinical hemato ataupun the primary team dan juga the surgeon contohnya dapat mengenal pasti apakah orang kata langkah-langkah awal yang kita boleh rancang bagi memastikan bahawa pesakit tersebut dapat dirawat dengan cara yang terbaik. Contoh intraoperatively, pakar tersebut akan menjalankan prosedur dengan lebih teliti. Bukan kata tak teliti sebelum ni, tapi bila kita tahu bahawa pesakit itu anemik, so lebih berhati-hati dan kerjasama di antara the primary team dan juga dengan NS team akan lebih baiklah di dalam mengawal selia pesakit tersebut, dan kesan sampingan akan juga berkurang. Dan pada masa yang sama, sebagai makluman pendengar semua, the primary team mainly daripada jabatan pembedahan lah, termasuklah pembedahan, ONG dan orto, mereka juga mempunyai alatan-alatan perubatan yang sangat canggih. Contohnya dulu banyak yang open procedure, sekarang dah menghala ke laparoskopi. So dah kurang dah pembedahan. Dan pada masa yang sama, kita juga mempunyai beberapa pharmaceutical item, contoh Surgicel, apa lagi ONG ada apa lagi, kita ada all the powders, addition powders, hemostatic powders yang kita boleh guna dan juga ada teknik-teknik daripada pembedahan lah yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan risiko, meminimalkan pendarahan semasa operation ni. So we are so lucky enough lah with the advance of technology and equipment and medication, kita sebenarnya boleh dapat membantu pesakit ke arah kesihatan yang lebih cepat, baik lah kiranya, dan mengoptimalkan kesihatan mereka. Okey, ada soalan lagi? Banyak lagi soalan yang kita terima ni. Dr. Asrina jawab kot, untuk rawatan gigi berapa bacaan darah yang sesuai? Okey, bagi saya seperti kita kalau kita banyak melihat kepada literature, sebenarnya anemia ni adalah common, dan sampai satu peringkat kita mengatakan anemia, saya memang anemia, biasalah tu. So sebagai makluman bersama untuk para pendengar, anemia is not normal. Betul. So you really have to monitor your HB level. Kalau mengikut kata daripada pendekatan WHO, wanita harus lebih daripada 11,
lelaki harus lebih daripada 12, tapi kita macam Dr. Sharifah maklum lah, sebenarnya that is bare minimum, especially untuk ONG punya patient. So always pastikan kita mengoptimalkan kadar hemoglobin. If you know it by, because saya tahu kadang-kadang ada je yang pergi ke farmasi, cek hemoglobin mereka di farmasi, dan jika anda dapati hemoglobin anda rendah, tidak salah untuk anda langsung membeli contoh multivitamin ataupun iron tablet bersama folate untuk menjentik ataupun untuk meningkatkan kembali hemoglobin anda. Tetapi cuma saya ingin ingatkan, jika hemoglobin anda rendah, sentiasa rendah, dan anda mempunyai simptom seperti sesak nafas, nampak pucat, cepat letih, rambut gugur, tolonglah ada satu lagi kalau anemia yang kronik, especially kalau iron deficiency anemia. Siapa dekat sini suka makan ais depan TV ke, punya ais satu mangkuk makan apa semua, ataupun suka makan beras yang mentah tu, itu kita panggil pika. Itu satu sindrom yang macam kekurangan zat besi. Dia memakan makanan yang bukan normal makanan. So sila pergi periksa darah anda, mungkin anda kekurangan zat besi dan mengalami anemia. Tambahan untuk tu. Ramai budak-budak yang suka kunyah ais. Bila kita periksa dan mendapati HB memang rendah, hemoglobin rendah, dan true enough memang iron deficiency. So bila kita bagi rawatan iron, craving nak kunyah ais sudah hilang. Macam tu. Alright, itu satu contoh lah. Dan tambahan juga lagi Dr. Sharifah, kadang-kadang anak-anak ni mempunyai simptom demikian, dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh lihat kadang-kadang performance in school also affected. So bila tuan-tuan dan puan-puan perbetulkan kadar hemoglobin, insya-Allah anak-anak anda akan pandai di sekolah dan anda pun happy. Ya. Okey, apa soalan kita kalau lagi? pesakit ada leukemia, ini soalan saya lah. Okay. Pemakanan apa yang sesuai untuk naikkan HB? Okey. Leukemia adalah satu spektrum penyakit yang berbeza sebab dia adalah kanser darah. Kanser darah itu adalah disebabkan oleh kanser yang berlaku di dalam kilang darah kita, which is dalam sumsum tulang. Kat mana sumsum tulang tu? Kalau pergi pasar, siang ayam kepotong tulang kan yang kat tengah-tengah merah tu. Yang tu, ataupun sup gearbox yang tengah-tengah tu adalah kita punya kilang darah lah. So itu kanser, leukemia ni kanser. Jadi rawatan untuk pesakit pemakanan yang sesuai adalah, because pesakit leukemia ni dia kena kemoterapi. Kemoterapi menyebabkan imun sistem dia rendah, letih, penat. Jadi dia kena makan makanan yang berkhasiat, tak ada pantang. Janji makanan tu kena cukup karbohidrat, kena cukup protein, kena cukup zat besi, semua tu enough. Dan ada juga bila tahap kritikal hemoglobin dia sangat rendah, kita untuk pesakit-pesakit ni tak ada cara lain bila menyebabkan pesakit tu mempunyai simptom anemia, kita kena jugalah masuk darah. Tapi ini adalah khas untuk kanser darah atau pesakit-pesakit yang mengalami kanser. Dan kita juga boleh memberi infusion iron juga boleh, and then kita boleh bagi erythropoietin, depend pada kanser jenis-jenis kanser yang pesakit tu adalah. Pemakanan memang kena makan yang seimbang, cukup untuk kita lebih kuat untuk menjalani rawatan kemoterapi. Okey. Ada tadi soalan yang mengatakan, ini out of topic, tapi nak tanya bagi transfusi darah konsen, bagaimana ianya perlu diambil? Ini Dr. Asrina punya expertise. Okey, untuk konsen bagi mereka yang menerima darah, kita boleh kategorikan kepada dua juga. Kalau chronic anemia patient, contoh mereka selalu menerima darah seperti pesakit thalassemia, di hospital tersebut mereka sering hadir dan konsen tersebut terpakai untuk 6 bulan. Di hospital tersebut jika patient contohnya di Shah Alam, pesakit itu adalah pesakit thalassemia dan memang telah berada dalam senarai nama
penerima darah untuk thalassemia, kita perlu hanya ambil sekali dalam masa 6 bulan. Tetapi tiba-tiba pesakit pergi ke Pahang, masuk di hospital di Pahang, konsen perlu diambil semula So bagi pesakit-pesakit yang bukan kronik, yang tidak disenaraikan untuk selalu hadir di hospital tersebut, setiap kali pesakit masuk ke ward, konsen perlu diambil. Dan jika pesakit itu memerlukan beberapa transfusi di setiap satu admission tersebut, sebenarnya satu konsen sudah mencukupi. Tetapi apabila produk yang berbeza diberikan, adalah wise untuk explain kembali, because pesakit perlu tahu apakah produk yang diterima. Mungkin pada awal kemasukan Paxil, produk Paxil, so consent for Paxil perlu di-explain, dan seterusnya kita nak memberi platelet ataupun plasma, it would be wise to also explain to the patient. Tapi dalam keadaan yang darurat, satu consent memadai untuk cover ke tiga produk yang dipohon ke atas pesakit tersebut. Dr. Dina, nak tanya sikit. Macam orang mami mengandung ni kan, mak-mak mengandung ni, ibu-ibu mengandung ni, dia makan zat besi tak naik, tapi tak nak masuk infusion, takut jarum apa semua, boleh ke makan tablet zat besi 3 kali sehari ke 4 kali sehari ke, cepat sikit naik? So Bagus soalan tu. So biasanya adalah kita dapat terima juga kan kes-kes macam ni kan, HB dia low, anemic kan, dia wanita mengandung ni anemic, HB dia low, dia kena makan ubat tapi tak boleh nak makan ubat juga kan. Nak masuk apa nama dia ni, IV iron tak nak cocok pula, kan? Takut jarum Well, sebenarnya ubat untuk apa nama dia ni, oral yang tablet tu ada berbagai jenis sebenarnya. Okey. Kadang-kadang tu mungkin satu jenis tu dia tak boleh terima, tak boleh sesuai dengan dia, mungkin dia boleh cuba ubat yang lain dulu. Kalau dia nak cuba dengan ubat jugalah Ataupun kadang-kadang tu ada yang kebiasaannya, ibu-ibu mengandung kata ada yang kebiasaannya dia orang boleh tolerate well, sebab rasanya pun macam sedap sikit kan, rasa macam coklat sikit. Kalau biasa dengan nama dia Maltopher, itu biasanya yang wanita mengandung kata boleh terima. So mungkin itu adalah boleh sesuai dengan dia lah. Kalau walaupun kita kata ni dah kena nak masuk IV iron ni, tapi dia jarum pun takut kan, yelah kita pun tak boleh nak paksa juga kan. Yes, itu satu langkah yang kita boleh cuba lakukan lah, saya rasa. Okey, boleh saya kupaskan juga sebagai makluman bersama, oral iron di pasaran ada pelbagai jenis, dan kandungan iron, elemental iron kita panggil, adalah sangat penting bagi proses penyerapan, dan akan menyebabkan kandungan hemoglobin itu akan meningkat dengan kadar yang lebih cepat. Tetapi berbalik kepada persoalan Dr. Sharifah tadi, kan boleh ke saya makan 3 biji ubat untuk cepat? Jawapannya pagi satu, tengah hari satu, petang satu. Jawapannya tidak boleh ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab jika ambil oral iron yang terlampau banyak, sistem badan kita akan reflect mengatakan bahawa iron itu banyak. So dia akan berlaku peningkatan, kita panggil hepcidin. Bila hepcidin meningkat, menyebabkan iron absorption akan terhenti. So tak guna ambil banyak, membazir je, nanti keluar je. So the best sebenarnya bagi pengambilan oral iron adalah selang sehari. Itu adalah yang terbaik sebenarnya. Kalau dulu kita sering bagi 2 kali lah, 3 kali lah. So sekarang sehari ataupun selang sehari. Ini kita bercerita berkenaan dengan anemia yang ambil masa yang lama untuk kita, maknanya kita ada tempoh 2-3 bulan untuk naikkan. Jadi kita boleh ambil lah oral iron ni, maknanya sekali sehari ataupun selang sehari. Tapi macam contoh kes yang, contoh Dr. Dina punya kes, contoh nak kena nak bersalin, nak kena Caesar contohnya. Dia dah sebelum ni 3 kali bersalin pun Caesar juga, tak ada option lain, kena Caesar. Tapi kalau dia datang tu dah dekat-dekat, dah nak operation, HB tak cukup, kenalah masuk IV intravenous, cucuk masuk intravenous iron. Itu lagi cepat, dan darah tu
Bayangkan kalau kita buat pengiraan yang betul, contohlah kalau hemoglobin pesakit tu 8, kita ada formula, kita kira dan kita nak HB dia jadi 12. Dalam masa 2 minggu daripada 8 tu boleh naik ke 12 tanpa masuk darah, hanya dengan masuk intravenous iron sahaja. Betul. Magic tak? Alright. Magic. Okay. So seterusnya kita berhenti sekejap ya menjawab soalan. Banyak sebenarnya Banyak soalan. di hadapan kami ni. Tak tahu mana satu nak pilih. Orang kata rambang mata. Okay, so sekarang ni kami yang pula nak bertanyakan soalan kepada para pendengar semua. Dan ada hadiah menanti. Ada 3 pemenang yang bakal menerima hadiah. Dan dia punya syarat, pemenang yang menjawab dengan cepat dan tepat berpeluang untuk menerima hadiah istimewa daripada bahagian pendidikan kesihatan. Dan apabila anda dihubungi, pemenang perlu DM admin untuk berikan maklumat bagi pengepusan hadiah tersebut. Okey, so jeng. Ada 3 soalan ya. So kita Jadi, mulakan Dr. Dina untuk saya baca mulakan nombor 1, soalan pertama. Okey, soalan nombor 1. Apakah tonggak utama PBM? A. Mengoptimumkan isi padu darah pesakit. B. Meminimumkan kehilangan darah. C. Mengoptimumkan toleransi anemia selepas pembedahan. D. Semua di atas. Tengok siapa yang Banyak jawab betul tu. menjawab tu. A ada, B ada, C ada. Jawapannya masih belum ada ni. Okey. Saya dah Tak bagi nampak- tak hint nampak dah. lagi tak ni nampak jawapan lagi tu jawapan tu. Kita boleh ulang kot Dr. Dina Okey, nak sekali saya lagi. ulang lagi ke? Okey, boleh. Ada dah tu. Dah ada dah. Dah ada dah. Okey, dah Dah ada ada. dah. Alhamdulillah Okay, ada jawapannya pemenangnya. D, semua di atas ya. Okey, so soalan kedua. Siapa yang dapat pemenang Tak tu ada. ada? Okey, kejap. Orang kata kejap Kita nak umumkan pemenang terus ke? Okey. Untuk soalan pertama ya. So kita umumkan pemenang. Okey, Dr. Dina boleh umumkan siapakah pemenang. Pertama adalah Amiza Rashid. Ya, tahniah Amiza Rashid ya. Okey, untuk soalan kedua. Ni soalan saya. Apakah punca utama kekurangan darah dalam masyarakat terutamanya wanita? Jawapan yang pertama X Ikut A. XYZ. Oh, XYZ. Okey. Ni canggih sikit. X adalah kekurangan zat besi, Y kekurangan vitamin C, Z kanser. Yang mana satu punca utama kekurangan darah dalam masyarakat kita? X kekurangan zat besi, Y kekurangan vitamin C, Z adalah kanser. Okey. Weh, Cepat. Pandai. Ini pandai. Ni ramai dapat betul ni. Ramai betul. Ramai. Pemenang dia adalah nama dia Mia. M-I-E-Y-A. Mia, tahniah. Okey, tahniah. sila DM admin ya, sila DM admin untuk claim. Alright, untuk soalan yang terakhir. Senang saja jawapannya. Anda hanya perlu type betul atau salah sahaja. So siapa cepat dia dapat. Okey. Pengurusan darah pesakit melibatkan pelbagai disiplin perubatan dengan menggunakan data bukti kajian dan memastikan kebajikan pesakit diutamakan. Betul atau salah? Mana jawapan? Tak ada jawab lagi ni. Masih Orang sibuk jawab menjawab soalan jawab nombor soalan saya. nombor 2. Ni dah soalan nombor 3 dah. Okey. Okey. Ada dah. So kita telah menerima pemenangnya. Pemenang tersebut adalah ONNE. Saya takut nak sebut. Nak je takut tersalah sebut. Salah sebut. So tahniah kepada ketiga-tiga pemenang. Amiza Rashid, Mia M-I-E-Y-A. Macam Korean ke? Uni. Oni itulah Oni boleh Oni Yang ketiga adalah ONNE. So sila berhubung dengan admin. Nanti admin akan kongsikanlah tata cara bagaimana untuk berhubung dengan mereka. So kita ada pelbagai soalan. Ada masa lagi? 10 minit lagi, lebih kurang 8 minit. Alright, mari kita lihat. Soalan lain-lain. Makanan kita dah cerita tadi.
tu soalan tu. Yang untuk range, boleh turun sikit? Untuk range, untuk repeat semula HB normal, adakah range ini untuk semua termasuk thalassemia? Dr. Sharifah ni. Oh, thalassemia biasanya kita tak kita akan aim bacaan darah merah dia tu selepas transfusion, dan sebelum transfusion yang seterusnya tu kalau boleh untuk kita dapat bacaan dalam 10/11. Tapi kadang-kadang stok bekalan darah pun ada masalah, tak ramai penderma, and Antibody. then pesakit-pesakit thalassemia ni banyak juga mengalami reaksi antibody bila banyak masuk darah apa semua. Jadi kebanyakan pesakit thalassemia ni dia bacaan darah kalau bacaan 9/10 tu sudah cukup baiklah untuk mereka, pesakit-pesakit thalassemia ni. Kita ada banyak thalassemia ni yang memerlukan regular transfusion, dan ada juga thalassemia yang memerlukan darah bila perlu. Kita panggil non-transfusion dependent thalassemia yang memerlukan darah mungkin dalam 2 kali atau 3 kali setahun, ataupun bila dia tak sihat je darah dia drop, dan masa tu je baru masuk darah. Tapi yang saya cakap tadi tu, saya beritahu tadi tu untuk yang regular transfusion, yang contohnya every month kena masuk darah macam tu. Dan soalan seterusnya, doktor, bolehkah bagi anak sirap Maltopher walau HB anak okey? So untuk soalan tersebut saya sarankan kalau tuan puan dah buat hemoglobin level, maksudnya tuan puan dah hantar full blood count untuk melihat kandungan hemoglobin. So kepada kebiasaannya, bagi saya boleh, tapi janganlah bagi banyak sangat sebab nak maintain. Sebab ada kalanya hemoglobin boleh normal tapi storage-nya rendah. So jika hantar full blood count untuk lebih kepastian, it will be wise juga untuk melihat kepada iron storage. And then lepas tu kita boleh tengok pada saiz sel tu. Bila sel darah merah yang sihat, dia ada range bacaan tertentu yang bila kita ambil just full blood count darah tu, kita boleh tengok untuk yang pendengar ataupun penonton yang daripada bahagian kementerian, daripada bahagian perubatan ni, kita akan tengok macam MCV, MCH, yang daripada situ kita boleh buat agakkan okey ni kemungkinan kekurangan zat besi apa semua. Tapi kalau untuk kanak-kanak, kalau ada untuk optimumkan walaupun HB dah normal, boleh sekiranya anak tu picky eater. Contohnya cerewet, tak nak makan, dia makan nasi dengan kicap aja. Macam tu. Daging tak nak, sayur tak nak, saya nak kicap, telur. Itu. Yang kalau yang anak-anak seperti tu, kita boleh bagi tambahan macam sirap Maltopher ataupun sirap multivitamin macam tu. Sebelum kita mengakhirkan rancangan, saya juga, sebab saya adalah pakar perubatan transfusi, tugasan pakar perubatan transfusi, first kita akan kutip darah juga daripada penderma. So kita perlu memastikan bahawa bekalan darah mencukupi. Dan saya ingin sarankan di sini bagi penderma darah, anda juga perlu mengambil zat iron dengan secara baik, terutamanya bagi penderma-penderma darah yang tegar. Okey, apabila kita mendiskuskan berkaitan dengan patient blood management, bukan bermaksud kita tidak menghargai penderma darah. Penderma darah amat diperlukan. Tetapi sehingga kini tidak ada lagi produk darah yang dapat menggantikan produk darah asli tersebut. So oleh yang demikian, bagi memastikan pemberian darah kepada pesakit-pesakit, ianya perlulah dijustifikasikan dengan cara yang terbaik, because produk tersebut sebenarnya agak sukar untuk kita dapati dan sangat bernilai tinggi. So saya tidak lupakan, saya ingin mengucapkan berbanyak juga terima kasih kepada para penderma darah yang telah menderma darah dan teruskan usaha murni anda untuk menderma darah. So di akhir kata, kita sebenarnya tinggal lagi berapa? Seminit seorang boleh. Seminit. So okeylah, kesimpulannya lah sikit lah. Okey. PBM ni, yes, mungkin dia benda baru, tapi kita boleh sama-sama melakukannya. Okay, this is just a small action yang kita ambil secara proaktif yang boleh mengurangkan risiko pada masa hadapan, which is risiko transfusi darah yang kita tahu ada risiko dia tersendiri kan, dan komplikasi tersendiri. Okay, dan
benda ini adalah melibatkan pelbagai bidang, pelbagai disiplin, ya, yang di mana kita sama-sama untuk nak optimumkan para pesakit kita ni untuk kebajikannya pada masa hadapan. Okey. 1 minit. Okey, sebagai pesakit ataupun sebagai individu yang perlu berjumpa doktor atau perlu membuat apa-apa prosedur, kena tanya doktor, darah saya okey ke, saya anemia ke tidak. So sekiranya ada anemia, apa langkah-langkah yang doktor boleh buat untuk memperelokkan balik saya punya darah supaya saya dapat kesihatan darah yang sangat optimum. Kena tanya soalan-soalan macam tu. So supaya ada interaksi. Jangan takut nak tanya doktor tak makan orang. Okey, kena tanya, kena berani tanya. Kena berani tanya dan share, berkongsi, tanya langkah-langkah apa yang perlu dibuat. Okey, itu dari saya. Alright, so di akhir kata saya memohon semua pendengar maupun orang awam ataupun petugas kesihatan mohon ambil maklum berkaitan dengan pendekatan pengurusan darah pesakit ini. Dan bagi maklumat lanjut, tuan-tuan boleh juga melayari laman sesawan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan di mana kupasan-kupasan berkaitan dengan pengurusan darah pesakit banyak dibincangkan bukan sahaja di Malaysia, juga di luar negara. So sekali lagi saya ingin mohon jangan lupa untuk follow TikTok My Health KKM, dan untuk maklumat kesihatan yang bagi mendapatkan maklumat kesihatan yang sahih dan tepat, atau boleh layari mana-mana media sosial My Health KKM. So dengan itu dari kami bertiga, Dr. Dina, Dr. Sharifah dan saya Dr. Asrina, kami mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar celoteh kami pada hari ini berkaitan pengurusan darah pesakit. Assalamualaikum.